So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So dalam video kali ni aku nak share sikit pengalaman aku selepas setahun menggunakan phone aku ni, iaitu OnePlus 8 Pro. Aku beli phone ni lebih kurang awal Ogos tahun lepas, macam 10 Ogos tahun lepas. Aku beli phone ni dengan harga agak flagship. Harga dia lebih kurang 3,200 macam tu. So dalam video ni aku nak ceritakan pengalaman aku setelah setahun aku guna phone ni. Macam mana dia punya pengalaman, best ke, baloi ke aku beli, adakah aku puas hati beli phone ni. So yeah, without further ado, let's go. So phone ni ibaratkan aku punya partner, aku punya BFF, aku punya girlfriend macam tu. Aku guna, bawa pergi mana-mana setiap hari aku memang akan guna. Aku pakai lebih kurang 5 jam sehari, 6 jam sehari. So aku rasa aku dah cukup mengenali phone ni untuk aku ceritakan kepada korang. So first kali mestilah, kalau kita nak beli satu-satu phone tu, nak tengok satu benda tu mesti dengan secara zahirnya, iaitu luaran dia. So first kali memang kalau aku tengok design dia ni, aku akan cakap pasal design dia dulu. Okay, design dia bila aku tengok dia daripada gambar, aku tengok memang cantik gila lah. Warna dia tu dia ada beberapa option. Dia ada warna hijau macam ni, ada warna ultramarine blue dengan warna hitam. So aku pilih yang ni. Aku sebenarnya nak pilih antara biru ataupun yang ini, tapi aku pilih yang ni sebab tinggal ni je. Time tu aku beli agak lambat. Phone ni launch lebih kurang April lah, tak silap aku. Aku beli agak lambat, so stok untuk ultramarine tu dah habis. Aku belilah ni, nama dia green apa dah aku lupa. First of all, bila aku tengok je, dia punya matte finish ni memang cantik. Lepas tu colour dia ni satu lagi, colour dia ni kalau kita letak dekat cahaya, dia macam colour dia shift sikit tau. Dia macam bukan satu warna je. Kalau kita tengok daripada satu angle macam warna biru, kalau tengok pada tepi sikit macam warna teal, tepi sikit macam warna hijau. So warna dia tu agak gempak jugalah. Aku kalau nak tengok dia punya kamera bump ni, rasanya biasa-biasa je. Ada banyak lagi yang lebih gempak kan. And then bila aku grab je phone ni, aku boleh kata size dia ni memang cukup-cukup kat tangan aku. Before aku beli phone ni, aku guna Huawei Nova 3i. Phone tu size dia 6.2 inches. Dan tu aku rasa phone tu macam dah kira okey. And then lepas aku pakai phone ni size dia 6.78 lebih kurang. Memang ngam-ngam gila. Tangan aku tak tahu nak berkata besar ke tak. Kalau kau tengok, okay, aku pegang phone ni macam ngam-ngam. Bagi aku ngam-ngam lah kot. Okay, nampak? Aku pegang macam ni. Aku suka lah size dia. So aku boleh tengok konten-konten dengan lebih best. And then antara benda yang aku suka dengan OnePlus, dia ada macam dia punya originality adalah dia punya ada slider tapi ni untuk kita silent, untuk kita ring dengan vibrate dekat bahagian side phone ni. Itu antara bagi aku benda yang agak berguna untuk aku kalau kita contohnya masuk toilet. Okay, kita boleh je slide kepada silent supaya tak adalah bising kan ke toilet ke, ataupun pergi tempat-tempat macam sepatutnya senyap, pergi masjid ke apa kan. Bagi aku benda tu sangat-sangat membantu. Dan satu lagi benda bagi aku yang agak spoil sikit kat phone ni adalah ketiadaan 3.5mm audio jack. Benda tu bagi aku tak sepenting sangat sebab aku jarang guna earphone. Aku sekarang mesti guna Bluetooth. Aku ada wireless headphone, ada earbuds pun tak pakai 3.5 tu. Tapi kadang-kadang kalau aku nak gaming kan, kadang-kadang mungkin lah perlu. Itu bagi aku agak menyusahkan sikit, so aku perlu pakai dongle. Dan antara benda yang aku suka sekali dengan phone ni adalah dia punya back glass. Back glass ni dulu asalnya aku letak wrap carbon fiber tu warna hitam, bagi dia smart sikit lah. Lepas tu dah lama tu aku cabut. And then bila aku pegang, aku pun perasan sebenarnya dia punya belakang ni memang best gila sentuh. Bagi aku antara phone yang paling sedap lah untuk pegang belakang dia. Aku dah pernah pegang macam-macam phone lah. Bukan phone aku macam pergi, kalau korang pergi macam Maxis ke apa kan, dia ada letak phone tu kan. Aku pegang belakang ni selalu kadang-kadang macam glossy ataupun adalah matte tapi tak best sangat. Ni bagi aku back glass yang terbest di dunia. Kalau korang ada jumpa phone ni, korang kena test belakang dia. Memang smooth dia, macam tak tahu lah, pipi baby macam tu lah. And then berat dia bagi aku just nice. Dia untuk size 6.7 inches ni, aku tak tahu nak cakap berat ke tak, tapi aku rasa okey je kot. Tak adalah rasa macam nak terpelanting daripada tangan tu. Okey, seterusnya screen. Screen ni adalah antara perkara terpenting dalam sesuatu smartphone tu. Sebab setiap hari kalau kita buka phone tu, kita bukannya tengok phone pegang belakang. Kita akan tengok screen dia nak buat apa. Tengok IG, media consumption, kau tengok YouTube or whatever. Memang screen ni antara perkara yang penting. Okey, screen dia ni menggunakan screen AMOLED. Of course AMOLED tu korang tahulah dia punya dark. Dia punya kalau warna hitam tu memang hitam betul. So tak ada macam nampak
ada backlit tu, jimat bateri semua tu. And then color dia ni pun aku suka juga. Color profile dia ni, dia ada macam-macam color profile lah. Korang boleh tengok dekat dia punya display setting. Ada untuk vivid, tapi aku set kepada natural lah. Kalau vivid tu kadang-kadang macam color bibir, kalau kita tengok YouTube ke, tengok gambar color bibir tu macam over saturated sikit. Tapi the best kalau vivid ni, kalau korang nak tengok video-video yang macam gambar-gambar daun kat hutan kan, warna hijau tu memang cantik lah. And then seterusnya, kalau korang tahu, untuk line up OnePlus 8 series, 8 dengan 8 Pro, dia menggunakan screen jenis curve. Bagi aku screen untuk curve ni aku suka juga sebab senang untuk pegang kat tangan dia, macam membelok macam tu kan. Dia bukanlah macam kalau iPhone 12 tu, kalau tu ada petak tu agak susah untuk grab sebenarnya. Bagi aku curve screen ni sangat-sangat best, tapi memang ada problem lah. Aku tak nafikan memang ada problem. Kalau kita pegang macam ni, okay, kan kita punya tangan ni, palm kita ni ada lebih sikit kat screen tu. So kadang-kadang kita scroll tu macam sangkut-sangkut sikit. Aku ingatkan macam bug tau. So lepas aku perasan, kalau aku buka sikit tangan aku and then aku scroll, memang no problem. So bagi aku untuk benda ni, korang kena pakai casing lah. Aku sendiri pun aku akan pakai casing 24/7, almost 24/7. Kalau untuk gaming tu, aku tak pasti. Orang kata curve screen ni big problem lah untuk gamer. Tapi actually untuk aku pakai untuk gaming macam tak jumpa apa-apa. Aku pegang macam ni, tak tahu lah. Aku rasa okey je untuk gaming. Lepas tu dia ada curve tu macam tambah surface area, so kita punya screen macam lebih luas sikit lah. And then seterusnya, dia punya brightness tu memang sangat-sangat mencukupi bagi aku. Kalau aku dekat luar ke, aku kadang-kadang macam kita pergi hiking ke, jalan-jalan ke kan, memang no problem lah. Dia punya brightness tu boleh pergi sampai 1300 nits. Memang terang gila, memang no problem. Cuma sikit lah dia punya problem kalau aku nak gelapkan dia. Contoh ni, nampak ni aku dah setkan kepada lowest. Actually ni terang juga. Kalau malam-malam aku ada light sikit kan, tapi bagi aku still terang lagi. Dia tak berapa gelap sangat lah. So agak sakitkan mata aku macam tu. Tapi aku dah lama pakai phone ni, aku boleh terima lah benda macam tu. And then antara highlight spec untuk OnePlus 8 Pro ni adalah dia punya screen boleh pergi sampai 1440p QHD tu. And then dia punya refresh rate tu boleh pergi sampai 120Hz. Okay, 120Hz ni aku selalu juga pakai. Aku bukannya selalu sangat pakai sebab kalau aku gaming pakai 120Hz tu agak drain juga. Tapi kalau untuk media consumption tu, buka IG ke, scrolling Facebook ke, aku memang enable kan. Memang super smooth gila. Aku memang suka lah 120Hz ni. Memang perasan lah kalau aku pakai phone aku yang 60Hz tu, memang nampak macam laggy lah 60Hz tu. And then untuk Quad HD pula, aku jarang jugalah guna sebab bagi aku macam perbezaan dia sangat-sangat minimal, tapi still akan ada battery drain. So bagi aku macam benda tu tak berapa perlu sangat. Kalau aku tengok movie je, kadang-kadang kalau ada movie tu support sampai 4K, aku enablekan 1440p tu lah. Lagipun satu lagi, sebab screen phone ni sebenarnya tak besar sangat. Screen ni 6.7 inches, memang agak besar untuk phone, tapi untuk 1440p tak berapa rasa sangat. Melainkan kalau guna monitor yang besar tu, pakai 1440p baru rasa. And then seterusnya, OnePlus ni running Oxygen OS. So kalau korang tahu, Oxygen OS ni is the cleanest OS among Android OS. Bagi aku, dia punya OS ni aku dulu pakai EMUI. Aku rasa agak clean juga, macam senang jumpa setting macam tu kan. Dia punya icon-icon pun best juga. Cuma dulu aku beli kan, hari pertama je aku dah dapat problem. Time tu aku still lagi pakai Oxygen OS yang 10, yang Android 10 nya. Tak tahulah, malam tu aku pakai, dia terlock dekat lock screen tu. Aku ingatkan, alamak, aku beli phone fake ke ni. Aku shake, aku nak, bunyi skru apa ni macam fake ke. Rupanya itu bunyi iOS. Lepas tu aku, alamak, orang kata kalau kita shake iOS tu lama-lama berosak. Lepas tu aku terkejut. Lepas tu tiba-tiba dalam lebih kurang 30 minit ke 40 minit yang tu, okey. Itulah bagi aku itu antara nightmare aku lah. Yalah, mana taknya first night beli phone tu baru sampai, tiba-tiba malam tu hang. Gila ke? Of course lah, aku rasa ni macam fake phone kan. Itu antara peristiwa buruk aku lah dengan phone ni. Lepas tu dah lama aku pakai, okey juga. And then lepas aku update kepada Android 11, aku ada jumpa macam major issue jugalah. Bila awal-awal Android 11 tu diperkenalkan kan, OnePlus ni antara phone yang terawal lah dapat Android 11. Dia ada banyak lah bug dia. Antaranya aku jumpa dekat YouTube lah. Dia kalau kita buat, lepas kita buat full screen, kalau kita nak tegak balik dia sangkut. Itulah antara isu dia tu. So far aku boleh kata Oxygen OS ni memang kena lah dengan hati aku. Aku sebenarnya tak ada problem sangat lah dengan OS ni. Semua OS aku boleh adapt. Antara benda yang aku suka dengan dia punya OS ni adalah
dia punya always on display, walaupun aku tak guna always on display tu, dulu je aku guna, tapi dia punya always on display tu cantik lah. Ada Bitmoji, ada yang apa tu, dia macam ada, aku tak tahu lah nak panggil apa. Lepas tu aku suka dia punya dark mode dia cantik juga. Banyak lah app yang dah optimize untuk guna dia punya dark mode tu. Lepas tu dia punya looks, dia punya icon, dia punya macam dekat bahagian setting ke memang cantik. Aku suka dia punya pilihan warna. Lepas tu kita boleh customize macam-macam, macam color-color icon ke apa, kita boleh customize. And then dia tak serabut, macam nak pergi kat setting kan, senang nak jumpa. Contoh nak pergi cari untuk refresh rate ke, nak cari about phone ke, dia tak dalam sangat, dia senang untuk cari lah. So okay guys, seterusnya untuk dia punya performance. Okay, phone ni menggunakan Snapdragon 865 7nm dengan GPU Adreno 660. And then variant aku ni adalah 8GB RAM dengan 128GB storage. Untuk dia punya performance ni aku boleh kata sangat-sangat okey, dan dia juga dibantu dengan OS dia yang super smooth. Aku jarang gila lah jumpa lag dekat phone ni. Contoh buka banyak task ke, banyak apps, background apps ke, memang no problem, dia boleh handle well. And then aku pun sebenarnya tak guna banyak sangat dekat phone ni. Aku tak adalah guna heavy task editing kat phone ni ke, macam guna Adobe Rush ke kat phone ni. Aku tak guna kat phone ni. Aku hanya ada like gaming dengan mostly media consumption. Aku scroll IG ke, Facebook ke, YouTube ke, macam tu lah. Ada WhatsApp ke kan. Gaming jarang lah. Aku gaming sehari lebih kurang sejam je untuk main Fortnite. And then itulah antara sebab aku pilih OnePlus 8 Pro ni, sebab Fortnite dia optimize untuk pergi sampai 90fps. Itulah aku pilih phone ni instead of ada phone macam Samsung. Bagi aku punya performance tu okey lah. Untuk FPS Fortnite tu sebenarnya dia tak adalah stable sangat, sebab game tu sebenarnya heavy. Phone susah sikit lah nak handle. Tapi bagi aku okey, sebab Epic Games dah optimize. Aku nak load file ke, nak buka gallery ke, memang tak ada problem. Ada orang lain having problem lah, tapi Alhamdulillah dekat aku punya model ni tak kena. Okay guys, seterusnya adalah dia punya kamera. Okay, untuk kamera ni bagi aku macam biasa-biasa je. Okay lah, dia macam meh sikit. Okay, dia ada datang dengan 4 kamera. Ada color filter satu, ada ultra wide, wide, telephoto. Untuk kamera dia, untuk portrait bagi aku tak tahu lah, dia macam tak best sangat kalau nak compare dengan phone Samsung. And then seterusnya untuk ultra wide dia bagi aku cantik. Ultra wide dia, color dia okey. Dia punya untuk handle exposure pun okey. Untuk telefoto dia agak hancur, sebab dia punya telefoto tu megapixel dia agak rendah. And then di satu lagi kamera ni aku tak apa guna. Dia guna color filter tu yang macam kau tahu dulu ada apa tu, ada yang isu pasal yang boleh tembus warna hitam tu. And then akhir sekali ada kamera selfie. Selfie dia bagi aku pun biasa-biasa. Senang cerita, kamera kat OnePlus ni tak berapa gempak sangat lah, sebab hardware dia sebenarnya okey, cuma dia punya software OnePlus macam tak tahu lah, dia macam tak berapa power sangat kamera ni. And then untuk macro dia boleh pakai. Macro dia bagi aku okey, taklah macam orang kata macro gimmick, kau ambil gambar tak berapa clear. Untuk phone ni dia punya macro tu okey. Untuk dia punya nightscape tu aku jarang juga guna untuk nightscape, sebab malam-malam selalu duduk rumah je. Aku dah pernah test lah dulu. Dia punya nightscape tu biasa-biasa sangat lah. Bukannya biasa sangat, okey tapi untuk flagship yang macam ni bagi aku kamera dia bukan yang terbaik lah untuk dia punya nightscape. Bagi aku untuk kamera phone ni yang paling best untuk video. So kalau aku buat slow motion, time lapse video, kalau ambil gambar, ambil video tu memang cantik. Kalau kita record kat orang ke, memang best. Kualiti dia sangat-sangat okey. Untuk stabilization ke, untuk audio ke, aku puas hati lah untuk recording phone ni. And then last sekali adalah about dia punya battery. So battery life untuk phone ni aku tak pasti nak cakap macam mana awal-awal ni, sebab phone ni berkekalkan dengan 4500 mAh. Aku tak tahu, sebab aku tak ada phone lain yang dibekalkan dengan battery size macam ni, 4500 juga. Aku tak tahu nak cakap dia punya bateri ni tahan lama ke, sebab aku tak boleh nak compare dengan phone lain. Aku tak tahu nak cakap bateri dia ni drain teruk ke, nak cakap bateri ni tahan ke. Okay, aku try tengok lah aku punya history. Okay, aku mostly charge daripada 20% to 80%. Kalau bateri tu drain, aku takkan charge terus sampai ke 100. Aku akan charge sampai ke 10% je, sampai ke 80% je. So aku tak dapat nak test 100 kepada 0 lah. Okay, ni aku ada try sekali, iaitu aku charge daripada 100 sampai ke 9. Aku ada gaming sikit lah, Fortnite dan tu. Dia dapat 100 kepada 9 dapat lebih kurang 5 jam macam tu. And then kalau daripada 80 sampai ke 20 lebih kurang 4 jam macam tu. Tanpa gaming, aku hanya buka FB, YouTube, IG
dengan WhatsApp macam tu je. Bagi aku rasa bateri ni macam tak berapa kuat sangat. Jadi aku macam tak berapa puas hati dengan dia punya bateri ni. So okay guys, itu saja untuk video kita kali ni. Itulah pengalaman aku setelah setahun guna. Sedikit sebanyak aku cerita. Mungkin ada banyak lagi benda yang aku tak bagi tahu korang, tapi itulah sedikit sebanyak tentang phone ni. Bagi aku tak tahu nak cakap phone ni berbaloi ke tak. Bagi aku kurang sikit, kurang berbaloi sebab bateri dia bagi aku macam aku tak puas hati sangat. Kamera dia boleh tahan lah sebab boleh install Gcam. Untuk performance dia aku rasa okey. Sebenarnya boleh lah bagi aku berbaloi. Cuma yang tak berbaloi adalah dia punya bateri lah. Bateri dia bagi aku memang agak teruk juga. Aku tak pasti model aku je ke ataupun memang standard SOT macam ni. So itu saja guys untuk video kali ni. Kalau kamu suka dengan video aku, please consider to like, subscribe, share. See you in my future video. Bye bye.